النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah kita dah masih hidup sampai ke petang ini, sampai ke maghrib ini, dapat kita sembahyang padu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan panjang umur kita, dapat kita solat isyak berjemaah sama-sama. Mudah-mudahan azam semangat kita untuk terus beribadah tidak pudar tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita daripada musibah, memberikan kepada kita harta yang berkat, nyawa yang berkat, insya-Allah sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kita sambung kembali tuan-tuan pembacaan kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Hayatus Sahabah oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ni. Insya-Allah kita ambil mana-mana yang kita menjadikan sempadan, menjadikan teladan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan membaca kisah sahabat para sahabat Nabi ni dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Hari ini tuan-tuan kita tengok sejarah pertemuan di Aqabah pertama. Abu Nuaim juga meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah bahawa ada seorang yang bernama Ummi Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi' berkata bahawa selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di bandar Mekah, baginda selalu mengajak setiap kabilah bangsa Arab untuk memeluk agama Islam. Selama berdakwah itu baginda mendapat tentangan dan cacian daripada mereka. Ini dah banyak kali kita baca sebelum ini tuan-tuan. Nabi SAW makin giat menyampaikan dakwah Islam ini kepada bangsa Arab, iaitu Nabi ambil peluang ketika musim haji. Musim haji orang datang buat haji ramai. Bangsa Arab daripada berbagai-bagai suku kaum puak datang ke Mekah, maka Nabi bergerak pada waktu malam. Waktu malam Nabi pergi kemah ke kemah untuk menyampaikan agama ini. Itu gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ummi Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi'. Allah menghendaki suatu kemuliaan bagi kaum Ansar. Maka baginda bertemu dengan beberapa orang daripada bandar Madinah di Aqabah. Mereka sedang mencukur rambut. Perawi ini bertanya kepada ibunya, berapakah jumlah mereka pada waktu itu wahai ibu?
Jadi Ummi Sa'ad ni ditanya mak berapa orang pada waktu tu perawi hadis ni. Mak dia jawab, mereka terdiri daripada 6 sehingga 7 orang. Ini pun kita dah bincangkan banyak sebelum ni riwayat-riwayat yang ketika itu tak salah saya 3 orang suku Aus, 3 orang suku Khazraj, tak salah. Jawab ibunya terdiri 6 orang sehingga 7 orang. Termasuk di dalamnya As'ad bin Zurarah dan Ibnu Afra beserta saudaranya. Sedangkan yang lain tidak disebutkan namanya oleh ibuku. Ketika baginda bertemu dengan mereka, baginda terus duduk sambil mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi di awal-awal pertemuan Nabi dengan suku Aus Khazraj ni yang 6 orang ni, yang Nabi memertai perjanjian Aqabah pertama ni dengan 7 orang ni, dalam riwayat ni sebut As'ad bin Zurarah dan Ibnu Afra. Nama orang itu tak disebutkan. Akhirnya mereka menerima ajakan baginda. Pertemuan itu disebut sebagai pertemuan Aqabah pertama, dan kemudian di tahun seterusnya mereka datang lagi untuk bertemu di tempat yang sama. Tahun depan tu datang lagi 7 orang ni nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa Nabi, Nabi pun ajak masuk Islam, Nabi bacakan ayat Al-Quran. Akhirnya mereka tersentuh bila mendengar Nabi bacaan Nabi, isi daripada Al-Quran itu. Akhirnya tahun depan tu mereka datang lagi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjanji berjumpa di Aqabah. Perawi tadi juga bertanya kepada ibunya, berapa tahun baginda berada di Makkah? Jawab ibunya, tidakkah kamu ingat syair yang dikatakan Abu Sirna Qais bin Anas? Jawab perawi, tidak. Kemudian ibu perawi tadi bersyair yang artinya sebagai berikut. Baginda tinggal bersama-sama bangsa Quraisy selama lebih 10 tahun. Di dalam sejarah Nabi tinggal di Mekah 10 tahun berdakwah di Mekah. 13 tahun di Madinah. 13 tahun di Madinah. Jadi kita tak bincang siapa dia As'ad bin Zurarah ini di antara peribadi yang masyhur dalam sejarah Islam. Nanti kita akan jumpa di nombor 33 ni ada kitab ni. Sebab tu saya tinggalkan ni, saya tak sentuh lagi dia. Kita tengok dulu kisah yang nanti kita akan jumpa, kisah As'ad bin Zurarah ni dan Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kita masuk tajuk baru ni, tajuk pendek-pendek, iaitu tentang Abbas bin Abdul Muttalib dan As'ad bin Zurarah. Jadi sebelum kita cerita lanjut siapa dia Abbas bin Abdul Muttalib ni, kita tengok apa yang disebut oleh Abu Nuaim dalam riwayat dia berkenaan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Nuaim juga meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah daripada Aqil bin Abi Talib, di saat bangsa Quraisy tambah memperkeras penyiksaannya terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, maka baginda berkata kepada bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai bapa saudaraku, sesungguhnya kelak Allah akan menolong agamanya ini dengan satu kaum yang hatinya akan takut kepada Allah. Walaupun perkara ini akan dibenci oleh kaum Quraisy, karena itu marilah kita pergi ke pasar Ukas untuk menemui kabilah-kabilah bangsa Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam agar mereka dapat menyampaikan tugas risalah Allah ini." Jadi Nabi sebenarnya dah tahu, Allah Ta'ala ilhamkan, beritahu Nabi akan ada bangsa Arab nanti yang ikut memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya. Tapi tak tahu suku mana, orang Arab mana. Sebab itu Nabi jumpa pak saudara dia Abbas, beritahu, katanya Allah berjanji akan menolong agama ni, wahai pak saudaraku. Sebab itu jom kita pergi pasar Ukas. Nak tengok Arab mana, suku mana, puak mana yang akan memperjuangkan agama ini. Maka pak saudara yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib ni pun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan ini diterima oleh Abbas dan kemudian mereka menemui Bani Thaqif. Dalam pertemuan ini mereka menjanjikan untuk bertemu lagi di tahun hadapan. Baik tuan-tuan, sebelum kita lanjutkan lagi cerita tentang Abbas ni, kita tengok dulu siapa dia Abbas ni. Dalam pembacaan saya tengok tadi, Abbas ni
Dia pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi yang lahir 3 tahun sebelum kedatangan tentera bergajah. Tak berapa jauh dengan Nabi Abbas ni. Abbas bin Abdul Muttalib, dia lahir 3 tahun sebelum kedatangan tentera bergajah. Dan Abbas ini adalah merupakan pak saudara Nabi yang antara yang Nabi paling sayang. Pak saudara ni, Abbas ni merupakan adik bongsu kepada ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas ni yang paling bongsu. Dan Abbas ni lah yang selalu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat-sangat dikasihi oleh Nabi. Sehingga Nabi menyebutkan, Abbas ni adalah saudara kandung ayahku. Nabi sebut dalam hadisnya, Abbas adalah adik-beradik ayahku. Barang siapa menyakiti Al-Abbas, sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Itu kedudukan Al-Abbas dalam sejarah Islam. Walaupun ketika itu, ketika dia ikut Nabi semua, dia belum lagi Islam, Abbas ni. Dia belum lagi Islam, tuan-tuan. Dan di zaman jahiliah, Abbas ni bertugas sebagai orang yang menjaga urusan keceriaan, kemakmuran Masjidil Haram. Abbas ni lah menjaga. Dan dia juga terlibat dalam hal perihal siqayah. Apa siqayah ni apa? Beri minum jemaah haji. Jemaah haji. Urusan minum jemaah haji di bawah pengurusan Al-Abbas. Itu di zaman jahiliah. Dan ibu kepada Abbas ni namanya Natilah binti Lubabah. Natilah binti Khabbab. Natilah binti Khabbab ni pula adalah orang yang pertama meletakkan atau memakaikan Kaabah dengan kelambu. Itu pun sebab nazar dia. Dia nazar masa Abbas ni kecil, Abbas ni hilang. Atau mana pergi mak risau. Natilah ni pun bernazar, kalau jumpa orang Abbas ni balik, aku akan hias Kaabah ni dengan kelambu. Jadi Natilah ni lah orang yang pertama mengenakan kelambu Kaabah. Lepas tu diikuti sampai ke hari ni, berubah sampai dengan khat cantiknya, sampailah ke hari ni. Jadi orang yang pertama memakaikan Kaabah tu dengan kelambu tu adalah Natilah binti Khabbab, iaitu ibu kepada pak saudara Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas ni dia berkahwin dengan seorang perempuan namanya Lubabah binti Haris. Lubabah binti Haris ni adalah merupakan sahabat rapat Siti Khadijah, isteri Nabi. Kalau Khadijah binti Khuwailid, orang yang pertama masuk Islam di kalangan orang perempuan, Lubabah binti Haris ni adalah perempuan yang kedua menganut Islam selepas Khadijah. Dia member baik dua orang tu. Mula Khadijah, lepas tu Lubabah binti Haris. Kedua masuk Islam selepas Khadijah binti Khuwailid. Dan di awal-awal, di tahun pertama perjuangan Nabi di Madinah, dia Nabi hijrah di Madinah. Nabi pindah ke Madinah, hijrah. Abbas ni tak ikut. Al-Abbas, dia tak ikut. Dia tetap tinggal di Mekah. Dan dia selalu sampaikan keadaan orang Quraisy ni kepada Rasulullah. Dia bantu Nabi pada hari tak Islam lagi masa tu. Segala masalah pergerakan orang Quraisy, kisah orang Quraisy, berita tentang Quraisy, Nabi Al-Abbas ni sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia belum Islam pada ketika itu. Dan dia Islam, mengikut pendapatnya dalam sirah mengatakan, ada yang kata dia Islam selepas penaklukan kota Khaybar, Yahudi. Ada yang kata sebelum perang Badar dia dah Islam dah, Al-Abbas ni. Wallahu alam, mana satu tahu, benda tak berlaku zaman kita kan. Jadi dua ni lah. Akhirnya dia Islam juga Al-Abbas ni. Dan dia hidup, Al-Abbas ni, bila Rasulullah wafat dulu, Al-Abbas ni cukup terasa sedih. Nak saudara meninggal, sedih Al-Abbas ni. Dan ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ni pernah dia cerdik. Al-Abbas ni dia pintar, pengurusan dia cantik. Pernah jumpa Rasulullah
Dia mohon dekat Rasulullah untuk diangkat menjadi salah seorang pegawai lah. Tapi Rasulullah tak nak Pak Sarawak ni, tak nak memoning kepala Pak Sarawak ni dengan urusan rakyat. Minta Pak Sarawak ni tumpu kepada urusan ukhrawi. Sayyidina Ali tak puas hati sebab dia tahu kelebihan yang ada pada Al-Abbas. Al-Abbas ni dah menguruskan Masjidil Haram. Itu masjid besar, menguruskan jemaah haji, minuman halawan. Nampak kelebihan dia mengurus. Al-Abbas ni, Sayyidina Ali nak juga Al-Abbas ni supaya dilantik. Rasulullah tak nak lantik. Kata Sayyidina Ali pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kau tak nak lantik dia jadi salah seorang pegawai di dalam pemerintahan kau lantiklah dia sebagai orang yang menguruskan sedekah. Orang yang nak bayar, nak bagi sedekah, bagi dia. Rasulullah kata, aku tak nak Pak Saudara aku uruskan dosa orang. Orang yang berdosa, yang tak nak sedekah apa semua, Rasulullah tak nak. Biar Pak Saudara aku ni terus tumpu pada akhirat. Sampailah Rasulullah wafat, memang terasa Al-Abbas ni salih. Tapi Rasulullah wafat, turun zaman Sayyidina Abu Bakar. Dia dimuliakan oleh para sahabat sebab tahu Pak Saudara Nabi. Sampai ke zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ni, dalam riwayat, dalam kisah kitab-kitab sirah banyak cerita tentang bagaimana sahabat bertawasul, kan kita istilah tawasul ni, dengan Pak Saudara Nabi. Zaman Sayyidina Umar berlaku panas terik, kering kontang, kemarau panjang masa tu, tak ada air, rumput mati, tumbuh-tumbuhan mati, binatang kurui semua. Maka orang pun mengadu pada Sayyidina Umar tentang kesusahan. Akhirnya datang Ka'ab, salah seorang sahabat, kata kepada Sayyidina Umar, dulu Bani Israel, orang Yahudi Bani Israel, ketika berlaku masalah kemarau panjang, mereka berdoa dengan nabi-nabi mereka, bertawasul dengan nabi-nabi mereka. Kenapa kita tak bertawasul dengan Nabi? Mana Nabi zaman tu? Kata Sayyidina Umar, kata Ka'ab ni, Pak Saudara Nabi. Nabi tak ada Pak Saudara ya tak? Sayyidina Umar pun bawa Al-Abbas naik ke mimbar, berucap dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ini aku bawa ni Pak Saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah rahmat engkau ya Allah, turunkan hujan. Doa Sayyidina Umar. Kemudian ditambah pula oleh Al-Abbas dengan doa yang panjang. Allah terima doa Al-Abbas, turun hujan ketika itu. Tumbuh-tumbuhan jadi subur balik. Ternakan jadi gemuk balik. Orang dapat minum air selepas itu. Ini kemuliaan yang ada pada Al-Abbas, Pak Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Abbas ini juga merupakan juru runding dalam Aqabah Kubra. Yang kedua, Al-Abbas ni juru runding. Dia perunding Al-Abbas ni. Sampailah akhirnya dia wafat kan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Dia meninggal dunia pada hari Jumaat 12 Rejab. Hari Jumaat 12 Rejab tahun ke-32 Hijrah dalam usia dia 82 tahun. Itu Al-Abbas, Pak Saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan. Saya sambung riwayat hadis daripada Abu Nuaim bin Tuan, itu sedikit tentang Al-Abbas. Pada tahun berikutnya baginda bertemu 6 orang penduduk Madinah, 3 orang daripada suku Khazraj dan 3 orang lagi daripada suku Aus, iaitu As'ad bin Zurarah, Abu Haitham bin Tayhan, Abdullah bin Rawaha, Sa'ad bin Abi Rabi' dan Nu'man bin Harithah dan Ubadah bin Samit. Baginda menemui mereka di Mina dekat dengan Jumratul Aqabah pada malam hari. Setelah sampai di tempat mereka, maka baginda duduk bersama mereka sambil mengajak mereka untuk memeluk agama Islam serta membela baginda. Kemudian mereka meminta kepada baginda untuk membacakan wahyu Allah. Ini ulangan ni, riwayat ni banyak riwayat tuan. Ulangan cerita Aqabah pertama ni. 6 orang atau 7 orang tu. Yang 7 orang ni minta Nabi bacakan Al-Quran. Dalam kesempatan ini baginda membacakan ayat pada surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir.
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma tarruhu ila azabin. Itu ayat tu. Kan dalam surah Baqarah ni, dalam ayat tu Nabi sebut tentang ingatlah ketika mana Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kota lembah Mekah ni baladan amina, satu tempat yang aman. Sampai ke hari ni Mekah ni aman, tuan-tuan. Tak ada orang terfikir nak serang Mekah ni. Jahat-jahat mereka dia pun tak terfikir dia nak pergi letupan Mekah tu. Tak sampai peluru kat Mekah tu. Kotul pun tak ada, meletup pun tak Mekah. Tempat itu dipastikan aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Itu doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan tempat ni aman, kemudian kurniakan penduduk ini dengan buah-buahan yang enak. Siapa yang beriman dengan kau, dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang kufur, umatti'uhu qalila, aku bagi dia rezeki nikmat sikit je. Jadi Mekah ni tempat pusat manusia beriman pada ketika itu. Doa Nabi Ibrahim tu dimakbulkan oleh Allah. Bila dengar ayat ni, akhirnya mereka semua yang 7 orang ni terus berikrar di hadapan Nabi menyatakan keislaman. Ketika Nabi berbincang dengan orang Arab, dengan orang-orang Madinah itu, datanglah Abbas bin Abdul Muttalib ke tengah majlis dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, siapakah mereka itu? Sebelum tu kan Nabi sebut pada Abbas, jomlah kita pergi pasar Ukas ataupun kita dakwah ke orang. Sebab Allah Ta'ala beritahu akan ada suku Arab yang akan memperjuangkan aku dan agama ini. Bila Al-Abbas tengok Nabi berburak, orang tu terima baik, Abbas tanya, siapa orang ni? Nabi jawab, mereka adalah suku Aus dan Khazraj, penduduk bandar Madinah. Aku ajak untuk memeluk agama Islam sebagaimana yang berlaku sebelumnya, dan mereka menerima ajakanku untuk memeluk agama Islam, dan aku diharapkan untuk datang ke tempat mereka di Madinah. Punya yakin yang nama 7 orang ni pujuk Nabi untuk berpindah ke Madinah. Nak dijadikan ketua. Itu suku Aus dan Khazraj pada ketika itu. 7 orang je. Mendengar ucapan baginda tersebut, maka Abbas turun daripada kenderaannya dan mengikatnya, lalu berkata kepada kaum Ansar, wahai kaum Aus dan Khazraj, Muhammad ini anak saudara aku yang paling aku cintai. Apabila kamu telah beriman kepadanya dan mahu mengajaknya datang ke tempat kamu, aku meminta kamu berjanji untuk membelanya, kerana kamu telah berjiran dengan kaum Yahudi, pasti akan memusuhinya. Kata Al-Abbas, kau berjiran dengan Yahudi. Akan kita baca dalam Ar-Rahiqul Maktum, sebelum ni Ka'ab Al-Ashraf Al-Antiq jadi ketua dah. Dah tumpah jubah dah kan. Datang pula Rasulullah SAW, langsung tak jadi pakai jubah, tak jadi ketua. Itu yang meluap-luap lagi kemarahan orang Yahudi itu. Al-Abbas sebut, kau ni berjiran dengan Yahudi. Yahudi ni pasti akan memusuhi anak saudara aku. Dengan ucapan Abbas tadi, baru terjumpa ni pribadi ni, As'ad bin Zurarah. Tajuk ni Abbas bin Abdul Muttalib dan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dengan perasaan yang lebih kesal meminta izin baginda untuk menjawab. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawabnya dengan tidak menyakiti hatimu sedikit pun. Baru jumpa, baru beriman, tapi As'ad bin Zurarah nak tunjukkan penghormatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak Nabi sakit hati. Hanya akan kami jelaskan kepadanya mengenai kesungguhan dan kepercayaan kami kepada kamu. Bila pak saudara takut nak saudara ni nanti akan disia-siakan, maka As'ad bin Zurarah ni diminta izin Nabi, bagi aku nak jawab ya Rasulullah.
aku takkan sakitkan hati engkau. Setelah Nabi menjawab pertanyaan tadi, barulah As'ad bin Zurarah bangkit menghadap kepada baginda sambil berkata, "Ya Rasulullah, setiap ajaran pasti ada jalannya, ada yang lancar dan ada pula yang tidak. Ajaranmu ini adalah ajaran yang sangat berbahaya sekali dan pasti akan mengejutkan orang." Kata As'ad bin Zurarah, ini tak ada lagi orang bawa macam ni. Kalau bawa cerita ni, agama ni mengejutkan orang. Tak payah zaman Nabi tu belum Islam sampai ni. Bukan zaman Nabi, zaman sekarang pun bawa Islam orang terkejut. Kan? Dah bertahun-tahun dah Islam tu turun. Buat hari ni cerita Islam ni terkejut orang. Oh, cerita semayang, cerita puasa ni. Bagian orang, tapi bukan orang kat orang bawah, orang tempat lain lah. Tak boleh bawa cerita Islam ni. Bawa cerita Islam sikit orang tak faham. Dah macam ni yang menang ah. Ni mananya grup ni tu kan. Dia berjudi dengan orang. Patutnya kita orang Islam lah yang suka cerita tentang Islam. Dia tak nak dengar cerita Islam. Terkejut Zaman Nabi tu memanglah awal-awal. Zaman kita dah bertahun Islam turun pun ada lagi orang yang fobia bila mendengar cerita tentang agama Islam. Itu ada masalah orang tu sebenarnya. Kalau dengar cerita agama, risau deh. Memang ada masalah orang tu. Masalah kejiwaan tu. Masalah kejiwaan. As'ad kata ajaranmu ini adalah ajaran yang sangat berbahaya sekali dan pasti akan mengejutkan orang. Engkau telah mengajak kami untuk mengikuti engkau dan meninggalkan agama kami, walaupun perkara itu sangat sukar sekali, namun kami telah penuhi ajakan. Susah ya Rasulullah nak tinggalkan agama ni. Dah bertahun-tahun tapi kami akan tinggalkan. Kata As'ad bin Zurarah. Engkau mengajak kami untuk memutuskan hubungan dengan kawan dan keluarga yang dekat maupun yang jauh. Walaupun perkara ini sangat sukar sekali, namun kami juga bersedia mengerjakannya. Kau ajak kami tinggalkan kawan, keluarga sebab dah boleh nak agama. Awal-awal tu kan nak menegakkan agama ni memang akan bergaduh-gaduh lah ni. Kami tinggalkan ya Rasulullah. Engkau telah mengajak kami untuk membela engkau walaupun perkara ini sangat sukar, namun kami bersedia pula untuk memenuhi. Suruh bela kau, kami bela ya Rasulullah. Suruh tinggal kawan-kawan yang dulu yang sesat, aku tinggalkan. Ahli keluarga semua tinggal ya Rasulullah. Tinggalkan agama, tinggalkan. Engkau mengajak kami untuk membela, engkau mengajak kami, semua ajakanmu yang kami sebutkan adalah dibenci sekali oleh setiap orang yang tidak beriman kepada Allah. Namun kami telah berikrar bahawa kami akan patuh kepadamu dan kami berbai'ah kepadamu dan kepada Allah. Kami akan membela kamu dengan bersungguh-sungguh seperti kami membela anak isteri kami sendiri. Apabila isi bai'at ini kami jalankan bererti kami taat kepada Allah. Namun apabila kami tidak menepati janji bererti kami berkhianat kepada Allah dan perkara ini akan membawa kerosakan bagi kami. Inilah bai'ah kami kepada engkau ya Rasulullah. Semoga Allah menolong kita. Ini orang yang mula-mula beriman, As'ad bin Zurarah ni. Baru jumpa Nabi, baru dibacakan ayat, dia yakin dah dengan agama. Sehingga dia sebut kepada Rasulullah, kalau apa yang kami bai'ah janjikan ni ya Rasulullah kami jalankan, maknanya benarlah kami taat kepada Allah. Tapi kalau kami tak jalankan ya Allah, kami berkhianat kepada Allah. Janji dia. Hari ini ramai dah orang khianat pada Allah Ta'ala. Kan hari ini ramai orang khianat kepada Allah Ta'ala. Sejak dia lahir, sebelum keluar daripada perut mak dah janji dah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian semayang pula deh. Dalam rahim ibu dah janji dah. Tuhan tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab bala. Bahkan ya Allah engkau Tuhan kami. Keluar semayang pula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mayangku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Janji lagi. Kemudian kita langgar janji itu. Ramai yang melanggar janji itu. Khianat dengan janji itu. Kata semayang, hidup, mati untuk Allah. Tapi tidak. Sebahagian yang menjadi orang-orang yang benci kepada agama di sini.
Benci kepada agama dia sendiri. Sampailah ke hari ini di mana-mana negara Islam akan ada golongan-golongan orang yang tak apa nak suka orang-orang yang bercerita tentang hal-hal keagamaan. Lebih lagi mempertahankan agama. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Quran menyebutkan, Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Orang yang memperjuangkan agama ini, mengangkat agama ini, memperjuangkan agama ini, mempertahankan agama ini dari berserangan musuh, Allah Taala sebut innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tuhan akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Kemudian disambung innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Taala tak suka kepada orang-orang yang khianat lagi engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nama macam kita, sama-sama beragama Islam, ya takbir pun Allahu Akbar, tapi dalam masa yang sama dalam hatinya tak nak agama ini ditegakkan di atas muka bumi Tuhan. Itu satu masalah lagi pada umat Islam. Cukuplah malang dalam keadaan kita bersungguh-sungguh mempertahankan agama ini daripada serangan orang-orang yang bukan Islam. Dalam masa yang sama orang-orang Islam sendiri berusaha untuk membunuh agama dia sendiri. Masalah besar tu tuan-tuan. Jadi As'ad bin Zurarah ni, cerita sikit dia siapa. As'ad bin Zurarah ni orang yang pertama di kalangan, antara orang yang pertama awal-awal yang masuk Islam. As'ad bin Zurarah ni, selain daripada Sayyidina Ali kan, budak Abu Bakar orang besar. Dia ni kumpulan yang pertama lah, As'ad bin Zurarah ni. Walaupun dalam 7 orang tu dia orang paling muda sekali. As'ad ni yang paling muda. Dia paling muda tapi dia menyatakan keislaman dia. Dan As'ad bin Zurarah ni adalah di kalangan suku Bani Najjar. Orang Madinah, dan dialah yang bertanggungjawab sampai dia balik bai'ah dengan Nabi tu. Oi ke semua rumah-rumah orang Madinah. Oi. Sampaikan. Itu As'ad bin Zurarah. Kita pergi umrah, kita tengok Madinah tu buah rumah tu, pergi dakwah. Kita sebelah rumah pun tak ada apa yang nak cakap. Ini habis satu bat. Dan dialah orang yang pertama mengumpulkan orang seramai 40 orang untuk sembahyang Jumaat. Ini As'ad bin Zurarah ni di Madinah. Dia yang pertama dia kumpulkan orang untuk sembahyang Jumaat. Banyak kemuliaan As'ad ni. Dan dia jugalah orang yang pertama yang meninggal dunia ketika hijrah Nabi. Dia yang pertama. Nabi sampai Madinah, Nabi tengok dia dah sakit. Dia ada luka-luka sakit. Nabi pun usap badannya As'ad ni. Akhirnya dia meninggal dunia. Dan dia orang yang pertama, sahabat pertama disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'ad bin Zurarah. Ini kemuliaan As'ad bin Zurarah. Dia Nabi sampai ke Madinah, dia dah sakit. Dan kemudian dia meninggal dunia, Rasulullah solatkan As'ad bin Zurarah. Inilah yang bertanggungjawab mengumpulkan orang sembahyang Jumaat yang pertama di Madinah, di kawasan namanya Bani Bayadah, tak salah saya. Masjid Bani Bayadah. Bayadah ke Bayadah gitulah lebih kurang. Nama tempat tu. Dia kumpulkan orang sembahyang Jumaat pertama, dia usahakan. Itu As'ad bin Zurarah. Jadi kemudian As'ad ni pun berpaling kepada Al-Abbas. Sebab Al-Abbas ni tak percaya kan nak lepih anak saudara ni ke Madinah. Kata dia, wahai Abbas, tadi kamu sebutkan bahawa Muhammad adalah anak saudaramu yang paling kamu cintai. Ketahuilah bahawa kami telah memutuskan hubungan dengan kawan dan keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, demi untuknya, dan kami telah beriman kepadanya bahawa dia adalah Rasulullah dan ajaran itu bukanlah serupa dengan ajaran yang berasal daripada manusia, dan dia benar-benar Rasulullah. Dan tahulah Rasulullah, tahulah Al-Abbas. Inilah dia suku Arab yang disebutkan oleh Nabi tadi. Suku itu adalah suku Aus dan suku Khazraj yang akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi menjadi golongan Al-Ansar. Inilah dia
Aus dan Khazraj ni yang menolong membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan agama. Apabila kamu tidak percaya kepada kami, sebelum mengambil perjanjian daripada kami, ketahuilah bahawa perkara ini kami serahkan kepada Rasulullah SAW sahaja. Kemudian dia menoleh kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, buatlah perjanjian kepada kami sesuka hatimu dan buatlah persyaratan apa sahaja kepada kami sesuka hati. Ini bila dah yakin, Ya Rasulullah, kau nak buat syarat pun buatlah. Kita akan ikut semua. Di mana ketika dia beriman dengan Nabi, mengikut Nabi, maknanya akan ada pertembungan dengan ahli keluarga sendiri, dengan sahabat-sahabat dah lama, yang seagama dengan dia sebelum tu. Bila dia memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan sahabat-sahabat terdahulu, tuan-tuan. Demi agama, mereka sanggup hilang semua-semua. Hilang saudara, hilang kawan, janji agama ni tertegak. Kesungguhan golongan sahabat Nabi yang pertama dahulu kan, menegakkan agama ini. Allah Ta'ala letakkan akan ada orang, setiap zaman ni tuan-tuan, akan ada orang, golongan yang akan mempertahankan agama. Habis golongan ni, tumbuh golongan ni pula. Setiap zaman akan ada orang-orang yang memperjuangkan agama ni, dan agama ni dia tidak akan hilang daripada muka bumi. Sampailah hari kiamat. Kan? Sebab tu Nabi sebut Islam datang dalam keadaan dagang, asing. Nabi sebut dalam hadis tu, fatuba lil ghuraba. Maka untunglah sangat-sangat orang yang kembali dalam keadaan dagang bersama Islam, yang asing bersama agama ni. Dalam keadaan orang dah pandang agama ni macam menyusahkan, orang nak lari daripada agama, kita mengikut agama ni, maka orang ni adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita di akhir-akhir hidup kita ni, yang umur dah cacah 40 50 ni, jangan pula kita sia-siakan usia kita yang ada ini dengan kita pun antara orang yang sama-sama menanam saham untuk meruntuhkan agama ni, yang satu ketika dulu bersusah payah para sahabat Nabi berperang, berpuluh seri peperangan nak pastikan agama ni sampai ke sini. Susah. Berpuluh orang syahid, para syuhada yang mati, yang meninggal dunia kerana nak pastikan agama ni sampai kepada kita. Akhirnya bila agama ni sampai kepada kita, kita pula ambil agama ni cantik ni, kita campak dalam longkang pula agama ni. Benci dengan agama sendiri. Perangai yang cukup memalukan. Bila orang Islam benci ke agama sendiri, macam mana ni Islam tapi tersuka buat agama. Masalah tu. Kita kalau apa ni sikit agama sikit agama, semua tak boleh buat nanti kata dia. Bagi dia agama ni menyusahkan dia. Tak tahulah apa lah terpolok orang macam ni. Agama ni dipandang satu kekangan, menyusahkan bagi dia. Padahal agama ni lah menjadikan orang-orang dulu dalam kitab Al-Fasil, orang-orang yang garang ganas seperti singa, akhir jinak seperti kucing. Agama ni lah yang melembutkan jiwa orang-orang yang kasar ketika dulu. Orang yang bunuh anak sendiri, orang yang merompak, membunuh, memperkosai isteri orang, akhirnya jadi lembut jiwa dia kerana apa? Bila diturunkan agama. Jadi, orang baik jadi lembut bila orang ikut agama ni. Bila orang tinggalkan agama ni, pastilah akan banyak berlaku kerosakan. Akan banyak berlaku kerosakan dalam kehidupan. Kerana Quran Tuhan turunkan, agama ini Tuhan turunkan sebagai panduan untuk kita semua. Itu kisah Al-Abbas dan As'ad bin Zurarah, tuan-tuan. Kemudian sikit kita tengok sebelum kita isyak ni, kita habiskan mengenai perangai Abu Lahab. Tengok sikit, pendek tajuk ni, perangai Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Tapi dia antara orang yang banyak menyusahkan Nabi, Abu Lahab. Kita ada pak saudara, tapi pak saudara tak dah macam ni dah perangai. Tapi tak tahulah tuan-tuan, pak saudara tuan-tuan, pak saudara saya tak ada dah. Okey ya.
Kan. Dia ada, Ustaz, kalau macam ni cerita pak saudara saya Ustaz. Ada yang dia bermusuh dengan pak saudara 7 keturunan. Ya tuan. Dia musuh dengan pak saudara 7 keturunan dia musuh dengan pak saudara. Dia pun tak hidup 7 keturunan. Apa yang marah ke pak saudara ni memang patut pun. Ada yang tu bukan pak saudara ayah tiri. Ini saya cerita ni kisah-kisah benar ni yang dekat-dekat saya, yang orang kampung saya, orang taman saya, orang Kek Felda saya ni. Dia marah dengan ayah tiri. Dia tandang tingkat orang Felda tu, dia turun dekat bawah. Dia tak sadar dekat bawah. Tuan-tuan tengok tak orang Felda? Oh tuan bukan orang Felda, orang kaya, orang bandar taman. Saya orang Felda. Ada tak orang Felda gitu? Rumah Felda tak ada dah, tak ada. Oi Felda tak ada orang mana rumah Felda dah. Dulu ya orang masuk Felda ni orang susah. Sekarang ni kalau tuan-tuan masuk Felda tu songang. Ya motor kota tapi kereta pek 5 biji. Kan. Rotan Saga awak segerap. Dulu baru keluar awak segerap Rotan Saga tu. Kereta baru bawa segerap. Ada orang Felda tu ujung tu kalau kat Felda Kantara tu. Rumah Felda tu mula tinggi, tiang tinggi. Dia punya marah dengan ayah tiri tu. Dia sepak tingkap orang Felda bukan kuih bona. Tanya tuan tu Kalau sepak roboh, sisirat bulan kaki kita lepeh sebelah tu. Tingkap tak tersebut, kaki lepeh. Dia tonang yang tingkap tu, pecah. Lepas tu dia tahu ni pun ada kat bawah kat tanah. Tak patah nak pating tu. Dia marah kat Pak Sarawak, dekat ayah tiri. Yang ke Pak Sarawak tu pula, dia pantang jumpa Pak Sarawak. Jumpa Pak Sarawak dah mula dia. Ayah Nabi ni, ni tak tahulah mungkin Pak Sarawak perangai macam Abu Lahab ke. Marah benar tu. Jadi Nabi Abu Lahab ni orang yang Allah Ta'ala sampai turun satu surah kan. Satu surah turun untuk Abu Lahab ni. Imam Ahmad pernah meriwayatkan bahawa Rabi'ah bin Ibad berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah di pasar Zilmajaz. Baginda berseru kepada orang ramai, wahai kaumku, katakanlah la ilaha illallah. Ini nak cerita perangai Abu Lahab. Nabi bila jumpa orang, Nabi sebut wahai kaumku, sebutlah la ilaha illallah, tiada Tuhan melain Allah. Pasti kamu akan beruntung, kata Rasulullah. Pada waktu itu ramai orang yang berkumpul mendengarkan seruan baginda. Sedangkan di belakang baginda aku melihat ada seorang yang berkulit putih, berpenyakit yang berdiri sambil berseru. Orang ini Muhammad, yakni Muhammad adalah tukang sihir, suka berdusta di mana sahaja. Ketika aku tanyakan siapakah orang tersebut, maka orang ramai mengatakan orang itu adalah bapa saudaranya sendiri yang bernama Abu Lahab. Tak ada kerja lain, ikut Nabi. Mana Nabi pergi ikut. Bila Nabi sebut kepada kaum, wahai kaumku, sebutlah la ilaha illallah. Jangan diikut. Ini tak batu budak ni dah. Kan? Dan ni tua, dah dulu makan garam pada dia. Nak buah dan ni, sikit pun garam, dia dah 80 kilo, dia pun 1 kilo. Tiba-tiba ada khabar dia Nabi pula. Tak batu budak ni, ahli sihir ni. Nipu budak ni. Itu kerja Abu Lahab. Menyusahkan Nabi. Mana Nabi pergi, Nabi berdakwah dia kan. Nabi kau bawa macam ni, dia kau bawa macam ni. Nabi kau bawa A, dia kau bawa B. Ni perangai Abu Lahab. Zaman dululah. Masa sekarang ada Abu Lahab tak? Lagi ramai tuan-tuan. Tapi tak nama Abu Lahab dah, lain nama. Perangai Abu Lahab tu dia bawa. Yahudi dah lama berlalu dah. Sekarang tak ada bangsa Yahudi dah. Sekarang ni tak ada lah bangsa Yahudi zaman Nabi, semua dah meninggal dunia dah. Israel ada sebelah tenun kan. Fikir Malaysia ni ada orang, dia bukan bangsa Yahudi tapi perangai macam Yahudi perangai. Mana ada? Siapa tak payah sebut lah. Tuan-tuan cari kat sini. Imam Tabari meriwayatkan bahawa Tariq bin Abdullah berkata, pernah pada satu hari ketika aku sedang berada di pasar Zilmajaz, tiba-tiba ada seorang yang berpakaian dengan serban berwarna merah. Dulu pernah saya baca dalam pembacaan saya Nabi ni, bila Nabi porang, Nabi suka pakai serban warna hitam ataupun warna merah. Nampak gagah Bila Nabi solat, Nabi akan pakai pakaian warna putih. Warna putih. Di sini kata Imam Tabari, Tariq bin Abdullah mengatakan Nabi di pasar Zilmajaz, Nabi pakai dengan serban berwarna merah. Berjalan di hadapanku sambil berseru kepada orang ramai. Sebelum tu tuan-tuan kena ingat ya, warna merah bukan warna merah jambu ya.
Tak nak ya. Jambu yang tak sesuai kan. Sebelum ni tuan-tuan ingat ni, sebelum ni saya dah cerita kan. Ibnu Mas'ud kan pakai pakaian baju merah jambu. Nabi bertanya, ni pakai apa kau pakai ni? Nabi menunjukkan tak apa nak syukur dengan warna merah jambu tu. Kan. Saya ingat kitab tu Syekh Abdul Rauf yang tulis. Masa saya ngaji kat Pondok Tampin ni kan. Ada catatan tu dia bagi kat saya. Cerita Abdullah bin Ibnu Mas'ud pakai baju tu, tanya, apa baju kau pakai ni? Sebab baju warna tu lembut. Dia Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah tak suka lah mati. Dia balik, dia bakar baju tu. Kan? Tak lagi Rasulullah tanya, gimana baju semalam? Aku tengok kau tak suka ya Rasulullah, aku bakar. Kata Rasulullah, janganlah kau bakar. Bagilah ke isteri kau, perempuan sesuai. Maknanya merah jambu tak sesuai yang kita lah. Dia lembut lah. Nama merah, jambu yang ujung tu tak masalah tu. Kalau merah ke, jambu yang ujung tu masalah sikit. Dia tak apa nak sesuai lah. Jadi Nabi tak pakai warna jambu, Nabi pakai baju warna merah. Jadi gagah, berani. Berjalan di hadapanku sambil berseru kepada orang ramai. Wahai kaumku, ucapkanlah kalimah La ilaha illallah. Pasti kamu beruntung. Di saat itu juga ada seorang lelaki yang lemah badan dan persendiannya berdiri di belakang. Dah tua dah. Sambil berseru, wahai kaumku, orang ni adalah pendusta. Janganlah kamu mempercayai perbualannya. Ketika aku sedang menyaksikan kejadian itu, maka aku bertanya, siapakah garangan orang itu? Pertanyaan ini dijawab oleh mereka, orang itu adalah seorang daripada suku Bani Hashim yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah, sedangkan orang yang berdiri di belakangnya adalah bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab. Jadi riwayat ini Imam Tabari nak cerita apa? Ceritakan bagaimana kesungguhan Abu Lahab nak memastikan agama ni tak berkembang dengan baik. Nabi cakap ajak dakwah, dia belakang memburuk Nabi. Bukan jauh. Nabi cakap, dia datang. Nabi cakap, dia datang. Nabi cakap, dia datang. Kita baru cakap je kan ada orang lain datang pula. Itu pun sampai hari ni kan ada orang macam ni. Kita berbuih dalam mulut kita sebut ni. Kamu semua ni dah besar-besar. Ikatan 5, konon pakai tudung, ke sekolah menengah lah ni. Dilema orang ngajar sekolah menengah lah. Kalau sekolah agama kurang. Sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz ni kadang susah. Pakai tudung, kau perempuan, bukan lelaki. Yang lelaki ni pula main bola pakai track shoot. Jangan pakai seluar pendek, ini aurat. Baru ustaz tu cakap pukul 9.30. Pukul 10 esok pergi, cikgu lain dia cakap, macam mana lah nak main bola pakai track shoot panjang-panjang ni? Lari payah, rintangan angin. Susah nak berlari, bersukan tak menang kau orang. Kalau kau lari macam ni, pakai seluar gelabah-gelabah ni, macam mana nak menang? Bila lari kuat, angin, rintangan angin, jadi tak menang. Jadi kalau nak menang, kena telanjang lagi, laju tak ada rintangan langsung. Tentu dah faham rasa salah. Dah dia cakap macam tu. Kan, sebab saya pun teronok macam tu dulu. Kita masuk semangat muda tu, kono tahu kat orang lama. Apa pula ni sains sukan mengatakan bila berlari mesti tak ada rintangan. Angin tak banyak. Pakai tracksuit gelabah-gelabah ini. Akhirnya kita kelajuan tu terjejas sebab apa rintangan angin. Jadi kalau nak laju telanjang. Laju je. Itulah faham kan? Main bola tu juga. Sains sukan cakap macam tu. Main bola pakai seluar panjang tak menang. Orang pakai seluar kontot baru menang. Sampai hari ni. Orang putih tuan. Dia ajar kita monopolik. Orang putih ni main apa pun semua laku. Kan? Dia ajar main bola pakai seluar kontot. Kita pun ikut main bola pakai seluar kontot. Kok kita pakai track shoot pergi bola tu kita sepak? Tak ada lah pakai track shoot. Apalah bola tak pergi ni. Pakai track shoot. Tak ada lah. Main hoki tu seluar kontot. Apa masalah pakai seluar panjang? Tak ada masalah pun. Kan? Berjalan lembing pun pakai seluar kontot. Semua nak pakai seluar kontot je. Boleh orang putih tak ada kerja tuan. Dia tak tahu apa tujuan dia hidup. Hidup nak main je. Main baling bosi baling dat pun ramai orang tengok tu. Ramai orang tengok tu tepuk tangan orang. Gila tu lah. Pun main tak ada. Sampai balingkan tuna musim sejuk pun ramai tengok tu. Balingkan tuna. Pertandingan membalingkan tuna. Ada tengok.
Kita bukan cawan putih tu tak ada matlamat hidup. Kita bersukan ni nak nyihatkan badannya. Dia bersukan tu jadi matlamat dalam hidup. Apa sukan yang tak ramai orang? Main bola tak saya cakap lah. Kan? Dulu masa zaman Asro mula-mula masuk dulu. Tengok tak tu? Dilempar taruh batu dia pun di mob depan tu. Orang main tu. Itu pun ramai orang tengok tu. Tu. Macam apa boleh gitu. Dia kat depan tu di mob depan tu biar bola tu jalan laju kan di mob apa berbondo lah kerja. Banyak kerja nak buat. Tak ada bondo nak buat. Dia pergi manjat atas gunung tu. Tidur dia berdua dia. Laju tu longak ke bawah tu. Cari tinggi main sergi pula. Tak ada bondo nak buat. Ramai orang tengok tu. Dia ajar kita nak berseronok dalam hidup. Nak seronok dalam hidup. Kita tak macam tu tuan-tuan. Orang Islam hari ni sampai dia silap. Orang putih jadi matlamat hidup nak cari keseronokan sebab dia tak tahu. Jiwa itu tak boleh. Kan? Kita kepuasan kita bila kita beribadah sebenarnya tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Tu bukan kita tu. Kan? Kita ada matlamat hidup, bertuhankan Allah. Sungguh-sungguh kita ikut agama ni, kita akan seronok dengan agama ni. Dia mencari ketenangan orang putih ni. Main bola tak tonang, main badminton tak tonang. Macam-macam cari. Ada hiburan-hiburan yang dicari sentiasa mencari hiburan. Sebab hati tu tak puas ya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Islam ajar kita macam tu. Ingatlah, dengan mengingat Allah jiwa kita akan tenang. Itu kita orang Islam. Orang putih aja main tenis pakai skirt. Orang pun kita pun main tenis pakai skirt kat ada. Jauhlah tuan-tuan perangai-perangai macam tu. Mudah-mudahan kita ini selamat dalam kehidupan kita ini. Berpandukan agama kita bukan berpandukan ajaran yang dibawa oleh musuh-musuh agama kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani takkan redha, takkan ada suka sama kita sampailah kita ikut cara hidup mereka. Hari ni kita ikut cara hidupnya. Kok kita ikut cara hidup dia akan suka. Sampai kat tuan-tuan juzuk 6, sistem riba ini sendiri pun diasaskan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu yang mengasaskan sistem riba ni. Baca surah Maidah juzuk 6 awal-awal akan jumpa ayat. Orang Yahudi inilah mengasaskan sistem riba yang hari ni ramai orang Islam yang tak berapa nak kuat iman ni pun beramal dengan sistem riba. Wallahu a'lam. Tuan-tuan cukuplah sekadar tu. Kita dah pukul 9. Mohon ampun, mohon maaf kalau terlalu cakap tu tuan-tuan, tak ada niat. Mudah-mudahan kita semua bila kita baca sirah Nabi ni, bertambahlah keyakinan kita pada agama ini, cintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran yang sebaiknya daripada Allah. Dipimpinnya kita sampailah kita kembali ke hadratnya mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi seperti As'ad bin Zurarah ni. Walaupun dia pertama baru terima agama dan dia telah bersungguh-sungguh menerima agama ini dan memperjuangkannya dengan penuh yakin sehingga dia diberi keutamaan oleh Allah di kalangan sahabat yang pertama disembahyangkan oleh Nabi dan orang yang pertama dikuburkan di perkuburan Baqi. Orang yang pertama dikuburkan di perkuburan Baqi, As'ad bin Zurarah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. InsyaAllah akan datang ni kita bahas pula mengenai perangai Abu Jahal. Ni Abu Jahal pula lepas minggu depan. Minggu ni Abu Lahab, minggu depan Abu Jahal. Sedang elok lah tu. Dua-dua yang jenis dogi ni. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Aku tak dapat jawab, saya hutang dulu sebab ilmu ni bukan kita punya. Kalau ada lah. Selalu ada ni berlaki. Tak ada jam tu. Selalu kalau ada soalan berlaki ni lah. Jam tu tak ada soalan tu. Ada juga. Silap jolok saya tuan lah. Jolok-jolok kan dah keluar dah. Ayo tu. Sila tuan. Ah. Ya.
Saya tahu ayat Tuhan sebut tu. Saya dah lama tak mengulang ni. Minggu ni sibuk. Itu juzuk 5 tu surah Nisa. Ha. Ha. Macam tu? Saya rasa tak ada 2 bulan betul-betul tu. Ya kah? Saya lupa pangkal. Saya tahu tuan-tuan tapi rasa saya juzuk 5 ayat ya. Wa ma kana min ingat dah. Dia tuan sebut tu saya ingat dah. Wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman. Okey, ayat ni. Jadi soalan tuan, macam mana pula kalau perempuan? Ujung ayat ni kan adalah kisah kalau terbunuh orang Islam, terbunuh orang yang bukan Islam tapi dia musuh Islam tapi dia ada hubungan, ada perjanjian dengan Islam, kan adalah cerita ni. Bayar diat ataupun membebaskan hamba. Siapa yang tak layak dengan ayat ya. Ya. Ayat ni. Ni. Maka wajiblah si membunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang yang beriman. Dan jika ia orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir adik kata perjanjian setia di antara kamu dengan tak ada terjemah ya tuan. Korek ya. Tinggal. Terjemahlah. Faman lam yajid, siapa yang tak dapat nak bebaskan hamba dan bayar diat itu, Allah Taala sebut ayat ni, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda bertaubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Soalan dia, bagaimana kalau yang membunuh itu seorang perempuan? Adakah Okey, soalan dia, bagaimana orang perempuan yang membunuh nak dia berpuasa 2 bulan? Kalau yang membunuh tu perempuan. Yang membunuh tu perempuan lah. Setakat ni saya tak jumpa pula pengecualian kepada orang yang membunuh ni untuk tidak berpuasa 2 bulan ni. Makna saya pun tak berapa nak pasti, saya tak berani nak cakap. Tapi dalam ayat ni cerita kafarah orang yang membunuh tu memang 2 bulan berturut-turut. Sama ada 2 bulan berturut-turut tu dengan menolak hari period tu, janji 2 bulan, kau period putih lah, janji 2 bulan. Ataupun masuk sekali. Walaupun walaupun dia period, dia istisna, dia dikecualikan. Konon juga puasa, wallahu alam. Tetapi setakat ini tak perlulah hukum Islam macam tu sampai melanggar orang-orang yang period memang tak boleh puasa lah. Cuma saya tak pasti, saya tak berani nak jawab soalan tuan ni. Adakah orang ni akan puasa terus walaupun dalam keadaan dia haid, ataupun ketika haid dia berhenti, dia sambung terus. Yang tinggal tu. Sebab dia cuci 7 hari tu. Dalam tempoh 2 bulan berturut-turut tu. Jadi bila sebut 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, kita faham 2 bulan tu 30 hari, 30 hari 60 hari lah. Tapi di sini tak ada pun sebut, dalam Al-Quran ni tak pernah pun sebut melainkan hari ketika dia
didatangi haid. Jadi saya tak berani jawab ayat ni. 2 bulan memang 2 bulan. Cuma saya tak berani jawab sebab saya tak pasti hukum kalau perempuan membunuh. Ini soalan yang baik ni tuan. Kalau lelaki kita tahulah, kalau perempuan ya juga tu kan, kalau perempuan membunuh macam mana pula. Saya ingat tak tu dalam tafsir, nanti saya cuba tengoklah. Yang ni saya postpone dululah, saya tak berani nak jawab. Cuma 2 bulan tetap 2 bulan. 2 bulan tetap 2 bulan. Tinggal lagi nak teruskan ketika dia period tu kosong ataupun berhenti. Jadi dalam tempoh 2 bulan tu. Kalau teruskan maknanya tak sampai 2 bulan, berapa hari je, tolak 7 hari. 60 tolak 4 boleh lah. Ghalibnya begitu. Lebih kurang dalam berpuluh-puluh hari. Wallahualam, saya tak berani jawab tuan-tuan. Yang melibatkan fiqh ni. Jadi tak boleh berani-berani dah. Jadi tuan-tuan ingatkan saya ni, insya-Allah saya cuba tengok baliklah. Tak adalah orang tanya orang perempuan membunuh kan. Orang lelaki saya bincang. Insya-Allah lah saya akan tengok baliklah. Wallahualam. Ada soalan lain tuan? Yang ni tak boleh jawab ya. Dia kalau tak tahu jawab tak tahu. Yang memandai-mandai kan. Memandai-mandai tu bodoh sebenarnya. Yang ni saya tak boleh jawab. Jadi macam Imam Malik lah, orang datang daripada Basrah, bawa empek-empek soalan. Imam Malik, Imam besar datang lah orang. Empek-empek soalan. Tanya Imam Malik. Empek soalan. Imam Malik jawab empek soalannya. Tuan tu kata Imam besar. Empek jawab empek ya. Kata Imam Malik, ya aku tahu empek ya. Aku tak tahu. Agama ni tak boleh memandai. Tak boleh memandai man. Kau tak tahu, khabar tak tahu. Kau tak pasti, khabar tak pasti. Yang ni saya tak pasti. 2 bulan tetap 2 bulan berdasarkan ayat. Tetapi pelaksanaannya wallahu alam. Tuan-tuan ingatkan saya, soalan yang menarik, nanti kita tengok insya-Allah minggu depan kita cuba huraikan ayat ni. Kayu apa minggu depan? Kayu kan? Insya-Allah. Tuan-tuan ingatkan saya lah sebelum datang ni. Mesti ikut ingat balik. Wallahu alam. Ada soalan lain tuan? Ya. Oh ya Ji. Haji ni tuan-tuan, dia dah ada bukan zaman Nabi Muhammad ya. Sebelum tu dah ada orang buat haji dah. Zaman jahiliah dah ada haji, tapi haji tak macam kita dah. Tak adalah melontar jamrah, mentah apa dah. Haji dia style dia lah. Macam mana dia buat Allah. Sebab itu, kan zaman tu Nabi, Al-Abbas tu dia dah menguruskan Masjidil Haram tu. Orang buat haji dah. Orang buat haji. Tapi zaman tu, ketika tawaf tu, dalam kitab sirah, siapa Arab tu? 360 patung ada lagi. Yuk. Betul. Mahmud Syakir dia nama. Kitab sirah tu Mahmud Syakir, penulis kitab ni dia sebut. Ada nama Mahmud. Ya Allah, namanya Mahmud kan. Saya tak tahu nama Mahmud, Syekh Mahmud Syakir yang tulis kitab salah saya, sirah. Dia cerita orang zaman jahiliah ni dia memang tawaf, tapi dia tawaf dalam keadaan telanjang. Dia tak macam kita. Kita pakai kain tawal juga. Kain tawal gitu. Kain ihram. Ada lah kainnya, walaupun macam bertawal kan. Ada ya kainnya. Dia telanjang semua habis. Semua telanjang. Itu sonok macam labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Naik bergumul. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ramai yang sonok dalam bas sampai Allahu Akbar. Kan? Dia tak ada, dia al-yauma yabdu kulluhu, ingat balik. Wa ma yabdu la yahillu. Al-yauma yabdu kulluhu wa ma yabdu la yahillu. Al-yauma, hari ni, yabdu kulluhu, hari ni semua terodah. Ya teranjang. Terodah semua. Hari ni semua terodah tadi. Wa ma yabdu la yahillu, apa yang terodah tu jangan dipandang-pandang, tak halal dipandang tadi. Pantai telanjang, dia khabar tak halal dipandang. Al-yauma yabdu kulluhu wa ma yabdu la yahillu. Itulah dia bacaan ni wirid orang-orang jahiliah zaman dulu. Dia pun bertawaf ramai sambil telanjang ramai. Disebut kan. Zaman kita tak, kita pakai juga kain kan yang tidak berjahit. Kan, pakai kain ihram. Maknanya sebelum jahiliah dah ada dah orang buat haji. Sama dengan korban. Zaman jahiliah dulu orang nak berkorban dah. Zaman manusia awal, zaman Qabil dengan Habil kan. Zaman Qabil dengan Habil dah korban dah. Kan ketika berlaku perebutan antara Habil dengan Qabil kan. Qabil adik lawa nama Iklimah kan. Habil adik tak lawa. Qabil dengan adik ni lahir di syurga. Dalam sirah menyebutkan itu. Jadi adik Qabil nama Iklimah ni lawa. Jadi ketika itu tak boleh kahwin dengan adik bawah dia kena kahwin silang.
Jadi Habil kahwin dengan Ikrimah, adik Qabil kahwin dengan adik Habil, tak pernah handsome, tak pernah lawa lah. Tak naklah dia nak kahwin dengan dia Ikrimah ni. Akhirnya dia suruh berkorban. Korban siapa yang disambar api, maka dialah yang layak berkahwin dengan Ikrimah. Masalahnya Qabil ni kedekut. Dia pergi bagi sayur-sayur, buah-buah dan layu ya. Habil ni dia menternak. Dia bagi ternakan yang gemuk-gemuk, akhirnya korban ini diterima. Dan dia dikahwinkan dengan Ikrimah. Itulah mula sejarah korban tu kan. Juzuk 6 lah. Kan berlaku sejarah korban, dan ketika itulah sejarah korban terus sekali cerita pembunuhan Habil oleh Qabil. Dia tak puas hati, nak panjanglah cerita sampai dipikul jenazah adik ini berapa hari, tak tahu nak buat apa. Ha? Dan ketika itulah Habil pun dah diberitahu kalau dia diseorang jangan dia melawan. Sebab Habil ni badan sasar, kuat. Sebab dia ni dia menternak. Qabil ni tanam sayur je, petani je. Pukul tak mati, sepak tak mati. Buah dah macam mana nak mati ni? Akhirnya ambil batu dia hampak kepala adik Habil, baru mati. Dah mati tak pati dah nak buat macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kan? Ketika itu dalam Quran, faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jiztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadi. Allah Taala cerita. Dia dibunuh, dia bawa adik ini berjalan sampai mana ya? Di belakang pembunuhan tu sampai Damsyik, macam tu lah. Damsyik Syria. Damsyik ni sebenarnya singkatan Damun Syaqiq. Kalau kita sejarah kan sampai pukul 1 ke tak habis cerita tu. Panjang cerita korban ni. Memang sedap cerita tu, tapi tak payahlah kita pendekkan. Damsyik salah Damun Syaqiq. Darah adik-beradik, darah saudara. Itu asal nama Damsyik sampai ke Damsyik tu. Jadi cerita tu panjang lah tuan-tuan. Kita kalau cerita sejarah awal korban tu panjang. Itu sejarah mula Allah Ta'ala mengajar macam mana nak uruskan jenazah. Manusia tak tahu. Allah Ta'ala hantar 2 ekor burung gagak. Faba'asallahu ghuraba. Bergaduh mati seekor. Qabil tengok apa pula kerja burung ni mati, bergaduh depan ni. Yang mati tu, yang seekor tu gali-gali lubang, ditarik tu tanam. Oh, macam ni tanam orang. Barulah Qabil tahu. Menguruskan jenazah adik tanam. Tu mula pengkebumian sejarah ni. Allah Ta'ala ajar kita ni, anda bona ni, buruk ni ngajar, burung gagak nak ngajar tu. Sebab tu yang khabar anda bona kita ni. Secara dik mana pun sejarah kita dulu-dulu, burung ngajar, burung gagak ngajar. Boleh Allah Ta'ala hantar malaikat ngajar aku. Tak pun setan ngajar, sekor setan datang. Nampak gagak sikit. Ini burung gagak ngajar kita. Macam mana nak kebumian orang? Mana manusia ni tak boleh angkat kepala hadapan Tuhan. So dik benar kau jono pun dulu kau anyang kau lu burung gagak ngajar. Kan? Kau cudik mana pun. Itu sejarah lah, sejarah panjang lah sejarah tu, mula pembunuhan tu sampai memang panjang tuan. Itu memang menarik lah sejarah ibadat korban tu, memang menarik cerita. Cuma masa tak mengizinkan, saya tak nak bercerita sebab cerita tu panjang. Cerita tu memang menarik, tapi panjang. Ini kan pukul 1 buah habis kan. Jadi kita berhenti kat sini. Lepas ni soalan menjadi makruh dan haram tu wish. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab.